Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulil Karim. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat sambung pada kali ini pelajaran kita yang telah lepas dalam sidang yang ketiga untuk membacakan kitab Al-Waraqat karangan Al-Imam Al-Haramain. Seterusnya kita akan terus membaca insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharaini amin. Fal haqiqatu ma baqiya fi isti'mali ala mawdu'ihi. Hakikat itu ialah lafaz yang kekal pada penggunaannya sama seperti mana yang telah ia letakkan pada asalnya. Contoh, lafaz singa kita kata asad, al-asad, al-asadu ataupun asadun. Kita gunakan dia untuk singa. Wa qila, dan ada qil mengatakan, qil ialah qala ba'dul ulama ala sabil marjuh. Mastu'ila fi mastulha alaihi minal mukhatibah. Bi kasr ta dengan kasrah ta Maksudnya lafaz yang digunakan pada makna yang telah dimustolahkan, telah yang digunakan pada orang-orang yang bertutur. Orang-orang yang telah bertutur, dia telah menggunakan perkara itu, telah mustolahkan perkara itu. Maksudnya dia akan jadi hakikat seperti lafaz solat. Maksudnya lafaz solat digunakan untuk sembahyang lah. Wal majazu ma tujuwiza an mawdu'ihi. Majaz itu ialah perkara yang melangkaui daripada perkara yang asal diletakkan untuknya. Contoh, tadi asad untuk singa, tapi kalau kita kata asad untuk manusia, dia jadi majaz. Contohnya, ra'aitu asadan yakhtubu fil minbar. Yakhtubu alal minbar. Ataupun yakhtubu fil masjid. Itu dia menjadi majaz. Wal haqiqatu imma lughawiyatan wa imma syar'iyatan wa imma urfiyatan. Hakikat itu ada jenis dia lughawi, syar'i dan urfi. Maksudnya hakiki dia apa? Hakikat dia lughawi, contoh seperti kita kata solat untuk doa, itu lughawi, hakikat lughawi. Hakikat syar'i contohnya as-solat tadi, as-solah tu kita kata solah tu mungkin kita kata solat yang kita faham pada hari inilah ibadah sembahyang tadi. Ada dikalanya urfi, contohnya seperti laham ataupun seperti daging. Yang kalau tempat kita daging dengan maksud daging lembu. Kalau di negara Arab kebanyakannya mengatakan laham itu ialah laham kharuf ataupun laham ghanam. Wal majazu imma an yakuna bi ziyadatin aw nuqsanin aw naqlin aw isti'aratin. Majaz itu terbahagi pula kepada beberapa jenis. Yang kita belajar dulu lain sedikit penerangannya pada kitab ini, tapi perkara yang sama je. Okey, biziyadah dengan ziyadah, dengan nuqsan, dengan pengurangan, dengan naqal, dipindahkan, aw isti'arah dengan pinjaman. Ini pun kita dah belajar dahulu. Okey, fal majazu biziyadah, dan majaz dengan kaedah ziyadah, dengan kaedah penambahan. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, laisa kamitslihi syai'un. Di manakah dia punya wajhul istishhad? Wajhul istishhad dia pada kaf. Maksudnya kaf ini ziyadah, bukan kaf dengan makna seperti. Kerana apabila kita kaf dengan makna seperti, mithil maksudnya seperti. Maksudnya tiada seperti umpama Allah sesuatu pun. Maksudnya seolah-olah Allah Ta'ala ada umpamanya, ada sekutunya, ada kawannya. Maksudnya tiada sesuatu pun sama dengan sekutu Allah. Na'udzubillahi min zalik. Itu maksud dia. Wal majaz bin nuqsan. Contohnya di sini dia kata was'alil qaryah. Maksud was'al ahlal qaryati. Maksudnya mahaliyah. Majaz mursal alaqah mahaliyah. Maksudnya sebut qaryah, sebut kampung, tapi maksudnya ahli kampung. Maksudnya contoh macam kita kata minta borang di pejabat. Minta borang di pejabat. Bukan pejabat, maksudnya dengan orang pejabat. Ini pun kita tak perlu bahas panjang, kita dah belajar. Cuma kena buat revision sedikit. Okey, yang ni kita belum pernah belajar lagi dalam balaghah dahulu. Wal majazu bin naqli kal ghaiti fi ma yakhdu min al-insan. Jadi orang Arab ni bila kata ghaid, ghaid ni dia kata gambar najis, najis. Dia adalah majaz, bukan hakikat dia majaz dengan nakal, dengan menggunakan kaedah nakal.
Maksudnya asalnya ghaid ini ialah tempat yang sunyi, tempat yang tenang untuk melakukan orang panggil apa, perkara-perkara yang agak malu dan aib lah. Maksudnya tempat-tempat dulu di padang pasir ada tempat ghaid, maksudnya tempat-tempat yang kosong daripada orang. Jadi digunakan ghaid ini untuk najis manusia ataupun buang air dan sebagainya. Okey, wal majazu isti'arah. Isti'arah. Ni pun kita dah belajar. Isti'arah ni biasanya contoh kalau kamu ingat lagi, tara al-khabaru fil Madinah. Tara al-khabaru fil Madinah. Terbang perkhabaran itu di Madinah. Seolah-olah apa? Seolah-olah khabar itu dia adalah burung. Apa dia punya korinah dia, apa lawazim dia? Ialah lafaz tar itu sendiri, lafaz terbang itu sendiri. Contoh macam di sini, jidara yuridu ayang qadda. Maksudnya kisah kita dalam surah Kahfi ni, kalau kamu semua masih ingat, cerita tentang Nabi Musa dan Khidir. Bagaimana Khidir telah membangunkan dinding-dinding yang nak roboh ni, yuridu ayang qadda, maksudnya yang hendak runtuh, yang hendak roboh. Jadi di sini apa istiarah dia? Maksudnya dinding itu disamakan dengan orang yang hidup. Bagaimana orang yang hidup ada iradah, ada kehendak, gitu kan dinding ke sini seolah-olahnya dia ada iradah, sedangkan dia adalah jamin. Dia adalah kita panggil benda-benda yang jamin, benda-benda yang tidak ada nyawa dan sebagainya, tapi telah disamakan. Kena ingat kenapa dia kata disamakan, istiarah ini sebahagian daripada tashbih. Okey. Okey, kita telah habis bab yang pertama, aqsamul kalam. Secara ringkasnya, kita pergi pada al-amru yang kedua. Wal amru istida'ul fi'li bil qaul. Amar ialah menuntut buat dengan menggunakan perkataan, dengan menggunakan lisan. Mimman huwa dunahu ala sabil wujub. Daripada orang yang lebih rendah, orang yang lebih rendah lagi, dia memberi faedah wajib. Maksudnya bila amar, al-amru yufidul wujub, memberi faedah wajib. Okey, di sini ada perbahasan bagaimana kalau istida'ul fi'li. Maksudnya mohon buat tapi dengan orang yang sama level. Minal musawi. Dia dinamakan dalam bahasa Arab bukan amar tapi al-iltimas. Okay, boleh buat note al-iltimas. Tapi kalau orang kita minta ataupun kita pohon daripada yang lebih tinggi, dia akan dinamakan doa ataupun dinamakan as-su'al. Soal bukan soalan as-su'al maksudnya pohon, minta, doa. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita perintah Allah, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga Dia kata kalau dunahu dinamakan amar, kalau musawi dinamakan iltimas, kalau a'la daripada a'la kita namakan dia doa ataupun soal. Tamam. Kemudian kita ada lagi perbahasan di sini dunahu ni, perbahasan penting dunahu ni. Bukan dunahu ni ada banyak makna dalam bahasa Arab. Antaranya makna dia kadang-kadang berhadapan, berlawanan, kadang-kadang makna dia seranglah, dengan kadang makna dia seranglah. Jadi buat ada fi'il amar pula kat situ. Kemudian makna dia ada macam di sinilah, maknanya selain daripada apa? Di sini bukan selain Di sini makna rendah. Rendah. Di sini dengan makna rendah, dengan makna adna. Dengan makna rendah. Jadi banyak ada makna dun. Dun bahasa Arab ni ada banyak. Bukan setakat kita kata bidunil mukhallal. Dun itu je yang kita tahu. Tapi ada banyak lagi sebenarnya. Kadang-kadang bila kita tak cakna, kita tak tambah ilmu kita akan tersalah dalam memberi makna. Tamam. Wa sighatuhu if'al. Jadi dia punya bentuk sirah dia, sirah amal tu bagaimana? If'al. Macam biasalah, idrib, iftah dan sebagainya. Wa halum majaran. Wa hiya innal itlaq wa tajarrud 'anil qarinah tuhmalu 'alaih. Maksudnya ketika situasi dia amar itu, situasi sirah yang begini, ketika itlaq, maksudnya tanpa ada apa kaitan. Kemudian sunyi daripada qarinah. Boleh. Mungkin ada kaitan ni, mungkin kita kata dikaitkan dengan bahasa lah. Kalau kamu nak, kalau makanlah. Kalau kamu nak, maksudnya ini maksudnya dia bukan itlaq, dia ada qaid kalau kamu nak. Okey. Tajarrud anil qarinah. Tajarrud anil qarinah maksudnya kosong daripada qarinah. Maksudnya mungkin qarinah ni bukan daripada bahasa, mungkin dia kosong daripada mimik muka contohnya kan. Mimik muka dia kata. Mungkin mimik muka tu menunjukkan amar tu dia sunat je. Mungkin daripada mimik muka ataupun peristiwa sebelum ni
Amal tu enggak maksud alah siapa yang nak ibadah je harus, nak pergi tak pergi sudah. Itu maksud dia. Tuhmalu alaih. Bila kosong dia daripada korina dan ketika dia mutlak, maksudnya tidak ada apa-apa kalau kamu nak dan sebagainya itu tuhmalu alaih. Maksudnya dia akan difahami sebagai wajib. Okey, disebagi sebagai wajib. Illa maddal dalil. Tuhmal maksudnya dia difahami ataupun ditanggung sirah itu ke atas amar ataupun ke atas wujud. Okey, illa maddal dalil ala anna al-murada minhu an-nadbu awil ibahah. Melainkan ada dalil menunjukkan bahawa yang dikehendaki daripada amar tadi ialah nadab, sunat sahaja ataupun harus sahaja. Okey, wala yaqtadi. Di sini tak tadi tapi dalam kitab yang lain kalau kita baca wala yaqtadi. Maksudnya tidak menuntut ataupun tidak membawa amal tadi kepada tikrara ala sahih. Menurut pendapat yang sahih, dia tidak membawa kepada pengulangan. Maksudnya amar, kalau amar dia tidak menjurus kepada pengulangan melainkan illa maddal dalil ala qasdi tikrar. Maksudnya ada arahan lain ataupun ada dalil yang menunjukkan bahawa dia kena diulang. Contoh macam lafaz solat kan, lafaz solat ataupun perintah untuk solat, ada dalil lain untuk menunjukkan perkara itu kena berterusan hari demi hari, sehari 5 waktu sehari. Okey. Wala yaqtadi al-fawra, dan juga tidak menuntut lafaz amar itu kena buat masa tu juga. Al-fawra serta-merta. Serta-merta tak ada. Sebab apa? Dia tidak ada kaitan dengan fi'il. Bukan, tidak ada kaitan dengan zaman masa. Maksudnya tidak ada kaitan dengan masa. Okey, sikit lagi. Wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi. Maksudnya amar untuk mewujudkan sesuatu ialah amal tentang sesuatu itu sendiri. Contohnya untuk amar untuk mewujudkan sesuatu tindakan ialah amar dengan bertindak sendiri, membuat tindakan itu sendiri. Contoh dalam kita kata wa aqimus solah, mendirikan solat. Mendirikan solat, perintah untuk mendirikan solat. Maksudnya perintah untuk solat lah sendiri. Okey, itu maksudnya. Wa bima la yatimul fi'lu illa bihi. Maksudnya kita dah belajar dulu, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perkara wajib tidak jadi sempurna melainkan dengannya, benda itu juga menjadi wajib. Seperti apa contohnya? Seperti kita membasuh siku lebih sedikit. Itu wajib kerana menurut kaedah ini. Kalau ikut dalil dia sampai siku saja. Tapi bila kita baca usul, dia ada lebih sikit, dan juga itu perkara itu dikira wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Kal amri bis shalah fa innahu amrun bit taharah al muaddiyati ilaiha. Contohnya perintah untuk solat, maka dialah perintah untuk melaksanakan taharah yang membawa kepada sahnya solat itu sendiri. Wa idza fu'ila, apabila seorang tu melaksanakan perkara itu, yakhrujul ma'muru 'anil uhdati, maka terkeluar orang yang diperintahkan tadi, hamba tadi, daripada perkara yang telah diperintahkan ataupun daripada perjanjian yang nak dibuat tadi. Wallahu a'lam. Jadi kita dah sampai pada akhirnya pada kali ini. Kita baca sampai situ saja kerana tanbihun di bawah nanti ada penerangan yang lebih lanjut lagi. Semoga apa yang kita buat ini dapat keridhaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik dan hidayah untuk kita beramal dan untuk kita sampaikan pada sahabat-sahabat kita yang tiada dalam majlis ini, insya-Allah. Kita akhiri majlis ini dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr.